Ya, Pada teruskan. saya, Abu Yani seorang figur ulama yang saya jatuh cinta betul-betul dengan Allah dan Nabi Muhammad sebagai kecintaan saya melalui ilmu-ilmu, buku-buku minda-minda Asy'ari itu yang saya rasa cukup mendekatkan diri saya dengan Allah. Jadi saya tak Pada melampau saya ni lah. Ustaz. Pada saya melampau. Pada saya. Sebab Apa saya yang tak biasa melampau tu? Apa yang melampau dengar tu? orang cakap orang mangkuk hayun. Masa tu saya ada cakap mampus waktu itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Ustaz? Jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya saya minta izin lah. Saya ni orang Indonesia. Orang Indonesia. Saya cuba cakap Melayu yang boleh faham. Sebelum ni saya ni ex-GSB lah sebelum ni. Yang sudah lama tak bersama. Dalam 2019 ke 2020 macam itulah. Sedikitlah disclaimer, apa yang saya ungkapkan atau yang saya utarakan ni, ini menurut perspektif saya lah, sudut pandang saya. Jadi kalaulah ada pihak-pihak, mata-mata yang melihat, telinga-telinga yang mendengar dekat live TikTok Ustaz Syihabuddin ni, saya harap bolehlah memberikan peluang, izin saya lah untuk bercakap. Kalau macam tu saya nak tanya dulu. Kita nak tengok perbahasan ni pergi ke mana. Yang pertama, adakah sahabat nak memberikan pandangan sahaja, yang pertama, ataupun ada perselisihan faham dengan saya? Kalau nak berdialog dengan saya, kita pakai sistem dialog. Kalau nak bagi pandangan saja, saya akan bagi masa untuk anda bercakap sampai ke sudah. Saya sebenarnya hanya beri pandangan saja. Tapi kalau saat nanti ada yang nak tanya dengan saya boleh jawab. Saya jawablah, macam tu. Saya ada pengalaman sebelum ni, banyak pengalaman saya sebelum ni. Biasa naik, dan daripada Indonesia, sebab saya tahu XXJSB dekat Malaysia ni jarang naik dekat atas ni untuk nak bersembang. Dan pengalaman kita, XXJSB daripada luar, termasuk di Indonesia, mereka datang bersembang, akhirnya berlaku perdebatan. Kalau nak berlaku perdebatan, saya cadangkan kita pakai format perdebatan. Jadi anda boleh sebutkan premis, apa yang kita nak sembangkan, apa yang kita nak isukan. Lalu saya akan bagi masa 5 minit kepada anda untuk menyebutkan premis anda. Saya akan balas selepas itu selama 5 minit. Selepas daripada itu, kita akan saling bertanya di antara satu sama lain 5 hingga 10 minit. Selepas daripada itu, saya bagi masa anda untuk membuat penggulungan selama 5 minit. Dan selepas itu, saya akan bagi penggulungan akhir selama 5 minit. Kita tak akan berpanjang jela dalam bab tu. Nak pakai sistem dialog dan juga perdebatan, ataupun tuan nak sebutkan apa pengalaman saja? Saya sebenarnya nak sebutkan pengalaman je. Okey, baik. Tapi kalau nak sebutkan pengalaman, saya akan bagi masa untuk sahabat ceritakan pengalaman anda. Mungkin dalam 1-2 perkara saya akan bertanya sedikit-sedikit sahajalah. Okey, silakan. Boleh. Saya ni bukan siapa-siapa lah. Sekarang ni saya peniaga kecil je kan, yang ingin untuk meluahkanlah pendapat saya lah. Saya tak berharap bahawa yang nak saya sampaikan ni mesti orang ambil kira atau tak pun. Saya tak berharap macam tu lah. Saya berharap Allah yang alimul ghaibi wa syahadah, yang maha mengetahui yang tak nampak dan maha menyaksikan, Allah yang maha menyaksikan desiran hati-hati kita yang tersembunyi ini, saya harap saya nak Allah pandang sebagai hati yang ikhlas lah. Saya harap macam tu. Allahumma amin. Jadi ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kebaikan, walaupun setengah mungkin orang rasa tak macam ada kebaikannya, tapi ini pada saya lah. Saya sekali lagi saya beritahu. Saya ingin berbagi pengalaman singkat je lah. Saya tak nak berjela-jela lama sangat. Jadi saya dalam JSB ni belajar dari sekolah rendah sampai saya bekerjalah dekat syarikat JSB. Mula daripada tahun berapa ya? Sekolah rendah itu tahun 2007.
2007 2007 tak ada JSB lagi. 2000. Tak, maksudnya kan saya ucap JSB itu kan sebab sekarang nih JSB kan bermula dari Rufaka. Jadi saya taklah sebut Rufaka JSB, langsung saya sebut JSB je. Jadi maksudnya tuan bersetuju bahawa GISB, Rufaka dan Al-Arqam adalah benda yang samalah, jemaah yang samalah. Bukan macam tu, Ustaz. Saya bukan nak cakap itu benda yang sama, tapi maksud saya dia kan dari mula Rufaka ke JSB macam tu. Tapi kan dia ada pembaharuan. Kita kan ada itulah saya nak terangkan ni semua. Jadi tuan bersama dengan jemaah adalah bermula dengan jemaah Rufaka, kemudian dengan jemaah GISB. Macam tu? Ya, sebab saya keluar masuk Maksudnya saya keluar masuk juga. daripada jemaah Rufaka, keluar daripada Rufaka, masuk jemaah baru iaitu jemaah GISB. Macam tu? Ya, macam tu. Sebab ada hal-hal lain lah. Saya sebab ikut ayah kan. Jadi saya singkat je. Jadi pada saya belajar bukan sekadar belajar solat je, dekat solat awal waktu, kemudian hafazan ataupun hafal hadis ke. Ini di Indonesia. Mengaji Al-Quran. Ini di Indonesia. Indonesia. Saya pernah ke Malaysia. Pernah ke Malaysia? Kalau yang saya belajar ya. Saya belajar, kalau belajar memang dekat Indonesia, tak pernah dekat Malaysia. Kalau belajar. Okey, belajar Okey. Okey, teruskan daripada tahun 2007 ke Rufaka. Rufaka tu maksudnya sekolah rendah lah dekat sana. Ya, ada. Dekat Pekanbaru. Rasanya dah ma'ruf lah dekat Pekanbaru tu. Jadi 2007 tu sekolah rendah dari sekolah rendah kalau sini sekolah dasar SD kelas 5 SD. Dekat Indonesia. Teruskan tuan. Saya merasa lebih dari itulah saya belajar dekat JSB lah. Saya tak nak sebut JSB je sebab saya memang terakhir dekat JSB. Jadi saya merasa lebih dari itu, banyak ilmu-ilmu yang saya dapat yang menjadi motivasi hidup saya. Hatta walaupun saya dah tak bersama JSB, tapi impaknya saya dapati sampai sekarang. Lahir dan batinnya lah. Okay. Lahirnya semasa saya dalam JSB bekerja ni dah mula bekerja, saya diajar berbagai-bagai kemahiran dalam hidup. Kalau saya dekat Indonesia ni ada dia tempat belajar macam-macam kemahiran. Lepas tu ada training kemahiran, itu butuh kos atau kalau Indonesia ni dana yang banyak lah, besar, sebab kita nak latih kemahiran hidup kan. Dekat sini pun boleh juga disebut skill lah. Kemahiran hidup tu boleh disebut skill, kemampuan, keterampilan melakukan sesuatu dengan baik. Saya tu belajar dekat JSB, sekalipun tak expert, taklah mahir sangat, tapi bolehlah mengiringi apa-apa pun pekerjaan yang ada. Contoh, saya sebelum ni dekat restoran, tapi saya tak nak sebut saya restoran dekat mana, tapi sebab saya tak naklah orang tahu siapa saya. Tapi kalau orang dengar suara saya, tak apalah, orang dah kenal, tak apa. Saya dekat restoran, saya boleh buat roti canai. Di masa yang lain, saya boleh buat masakan panas. Di masa yang lain pula saya boleh buat jenis-jenis air. Kenapa boleh macam ni? Bukan karena satu orang tu tekan tenaga, dia push sampai habis, sampai diperah keringat tu sampai habis, tak. Dia melainkan untuk sesama staff boleh saling tolong menolong, boleh saling bantu membantu. Jadi kalau ada kawan sakit ke atau buat hal yang lain yang kena uruskan, kita boleh gantikan. Begitu pula lah sebaliknya. InsyaAllah kalau kawan ni kita ada busy ke, dia boleh tolong. Bermakna di sini kami diajar, sebelum ni saya tolak ansur, saling bersinergi, saling bekerjasama. Okay. Di lain waktu pula saya belajar dan boleh buat pembinaan pembangunan, dari mulai bancu simen ke ukuran bangunan ke yang nak dibangunkan dan sebagainya. Di lain waktu saya bolehlah belajar kebudayaan sedikit, lepas tu belajar jadi marketing, penjualan, yang saya ni dipandu untuk dari hari ke hari menjadi lebih baik.
dari segi batinnya pula lah. Ini dari segi batinnya lah. Tadi saya cerita dari segi lahir yang saya dapat. Dari segi batinnya pula, yang dimaksudkan di sini jiwalah, kepribadian saya. Selalu difahamkan bahawa kalau nak bahagia dunia akhirat tu, berjaya dunia akhirat tu, jadikanlah Allah sebagai Habibul A'zam, cinta agung. Jadikanlah Allah sebagai Rafiqul A'la, teman sejati. Duka cita, kesedihan, kepayahan adalah takdir terbaik kita sebagai hamba agar merasakan bahawa Allah cinta agung sedang memperhatikan dan memberi jalan-jalan untuk kita kembali kepadanya dalam cinta dan keredoannya. Itu dari segi batinnya lah. Jadi saya nak ceritakan, nak rangkumkan semua ni, yang saya dapat dari JSB hingga sekarang ni, saya kekalkan kebaikan-kebaikan yang ada. Okay. Tapi sekali lagi ini hanya pada pandangan saya lah. Pada pandangan saya. Saya harap yang Tuan ambil manfaat daripada hal tu lah. Yes. Okey, jadi baik. Saya nak tanya juga beberapa perkara. Boleh? Ya. Boleh, silakan. Kalau saya Tadi boleh jawab, saya diajar jawab. kemahiran, keterampilan melakukan sesuatu walaupun tak expert tapi mampu untuk lakukan dekat restoran, boleh buat roti canai, masakan panas dan sebagainya. Soalan saya, adakah di JISB diajar ataupun ada silibus khusus berkaitan tentang zakat? Setakat ini kalau silibus khusus tak, tapi kita belajar. Apa yang diajarkan tentang zakat dekat sana? Kalau kita kan kita zakat fitrah dah makruf dah, semua orang dah tahu dah. Tapi bagaimana cara membayar zakat fitrah dekat sana? Cara bayaran zakat fitrah? Zakat fitrah zakat fitrah boleh dengan uang, boleh dengan beras. Kita kadang bagi dekat masjid yang ada ambil zakat dia. Masjid tu dia nanti dia zakat fitrah ni kan? Zakat fitrah kan? Ini masih lagi zakat fitrah. Zakat fitrah kan? Setiap masjid-masjid tu ada sediakan ambil zakat, kita bayar dekat orang. Tapi kadang ada juga tak ikut keadaan lah. Ada juga kita kumpulkan fakir miskin yang memang betul-betul perlu. Jadi kita bayar dekat orang juga. Jadi ada kita bersinergi. Bagaimana bayar kepada fakir miskin secara terus tu? Tak, bayar secara terus tu tak. Kita nak datangkan orang-orang yang miskin tu ke masjid itu, dia suruh ambil dekat masjid tu. Sebab kan kita orang kan ramai dekat JSB. Jadi kita ada kenalan-kenalan lah, kalau nak ambil di sini boleh. Jadi kita cakaplah dengan autakmirun masjidnya itu. Ini kita ada orang miskin, ada orang apa. Tu kita suruh ambil dekat situ. Yang kita dia bayar zakat fitrah kepada kawan dia sendiri disebabkan kawan tu dianggap sebagai orang miskin. Setakat yang saya nampak tak ada ya. Setakat yang saya nampak. Bagaimana pula dengan zakat perniagaan, zakat harta dan sebagainya? Zakat perniagaan kebetulan saya pegang masa tu buat longkan saya diajar ataupun tidak saja. Kalau diajar, tak diajar sudah. Diajar. Okey. Jadi kalau yang saya faham, yang saya masih ingat di kepala otak saya ni, kalau nak bagi zakat pendapatan tu, modal tambah dengan tambah untung tambah piutang, baru kurang dengan hutang, baru tu dia hasil dia. Kalau dekat Indonesia ni sekarang 85 gram emas. Hitungan istilah lebih tepat adalah balance sheet. Tuan buat bisnes kan sekarang? Bayar zakat tak? Yes. Saya alhamdulillah bayar zakat. Zakat apa tu? Tapi saya zakat masih ni sebab orang tak kenal kat sini, kita just tanya secara jujur sebab tadi pun Tuan sebut bahawa Allah Taala melihat kita, Allah Taala mendengar apa yang kita sebutkan. Tuan bayar zakat pendapatan ataupun tidak? Saya bayar zakat pendapatan. Saya baru berniaga dalam kurang lebih tak sampai lagi 1 tahun. Lepas tu 1 tahun tak cukup pula nisab dia. Sebelum ni saya kerja dekat luar. Sebelum ni kerja luar? Dekat luar maksudnya bukan saya punya bukan saya punya usaha sendiri. Saya ada restoran yang bukan JSB punya. Macam bekerja dengan orang lah. Nama dia Bantai Suki. Sebab saya ada
ada basic masak kan, chef. Sebelum macam-macam lah saya dah harungi lah selama tak ikut JSB ni. Macam tu. Jadi sebelum ni, selepas 2020, Tuan keluar daripada JSB dan bekerja dengan syarikat lain yang tidak ada kaitan dengan JSB. So dekat situ tak ada isu zakat, dan waktu tu dapat gaji Saya dapat gaji, tapi gaji itu dia dipotong dengan kita tinggal dekat situ, lepas tu makan kita dekat situ. Tapi itu dah macam sistem maas dalam JSB. Yes, tapi kita dapat. Maksudnya tadi kata keluar daripada JSB dah tu. Itu masih lagi dalam sistem dia tu. Maksud dia ni apa ni? Tahun Ini 2020, saya ulang balik yang sekarang saya sekarang ni. Ya, sahabat. Tahun 2020, sahabat kata tadi sahabat dah berhenti daripada JSB. Sahabat dah keluar daripada JSB. Jadi, saya tanya kepada sahabat bekerja dengan syarikat yang lain. Sahabat sebut, bekerja dengan syarikat yang lain. Jadi, saya tanya ada gaji ataupun tak. So, persoalan saya tentang ada gaji tak dibayar di situ. Ini bukan syarikat JSB kan? Okey, adalah. Ada. Saya gaji bulanan. Gaji bulanan. Ada yang 4 juta, ada yang 5 juta, tergantunglah. Sebab saya pindah-pindah kan. Masa COVID waktu tu kita kan susah. Jadi kita pindah-pindah. Pengurangan karyawan kan. Jadi jadi kita terakhir ni saya ambil keputusan saya berniaga, buat usaha sendiri, macam tu lah. Mula tahun berapa tu? 2023. Oh, baru lagi lah 2023. 2023 masih baru lagi. Cuma yang sebelum ni ada buat kiraan zakat pendapatan tak? Sebelum ini yang mana ni? Yang mana yang maksud saya tahun 2020, sebab sebelum daripada tu sahabat kerja dengan JSB. Saya yakin JSB tak ada gaji. Jadi bila tak ada gaji, tak ada isu zakat pendapatan. Dia memang tak ada gaji pun. Sekarang ni tuan kerja 2020, tuan dah keluar daripada tu 2020 kemudian tu sampai ke tahun 2023, bahkan sampai ke hari ini juga. Adakah tuan ada buat kiraan untuk zakat pendapatan? Ada, tapi nisab dia tak sampai. Sebab masa itu memang susah. Sekarang saya tengah boleh buat usaha sendiri. Jadi sebelum ni 3 tahun belakang ni saya memang bukanlah susah, tapi memang tak cukup saya nak bayar zakat tu. Memang ngam-ngam. Pemasukan dengan pengeluaran tu macam tu je. Masuk 4 juta, keluar 4 juta untuk hari-harian tu. Jadi memang tak cukup nisab dia. Tapi sahabat membuat kiraan berkenaan dan memang diajar tentang zakat fitrah, zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat harta. Semua ini diajar di dalam JSB. Okey. Cuma tak ada silibus lah. Macam mana diajar kalau tak ada silibus? Macam mana diajar? Kita kan belajar tu maksudnya dia macam mana ya nak terangkan. Jadi saya nak sampaikan sebab maksudnya time kita masuk di restoran tu dia dah ajar dah silibusnya, kita kena bayar cukai apa semua segala macam. Dalam silibus Terlalu sembang dekat Indonesia ni pun saya takut nanti tak connect Ustaz cakap apa saya cakap tak apa. takutnya. Saya pun meletakkan diri saya kepada saya sedang bercakap dengan ex-JISB Indonesia. Saya tak kata anda daripada JSB di Malaysia. Sebab JSB di Malaysia memang diorang tak bayar zakat pendapatan. Diorang tak bayar zakat harta. Yang kita dah tanya interview sebelum ni. Dan konteks ini mungkin berbeza di Indonesia. Jadi yang tu kita nak dengar daripada sahabat daripada Indonesia bercakap. Jadi saya meletakkan diri saya bercakap dengan orang Indonesia yang mempunyai undang-undang di Indonesia dan background di Indonesia. Yes. So persoalan saya tadi tu, saya nak rungkaikan saya punya puzzle tu. Tak ada silibus khas untuk mengajar tentang zakat. Tapi persoalannya ada dakwaan bahawa ia diajar. Persoalannya adalah bagaimana ia diajar. Silibus tak ada, tapi bagaimana ia diajar. Okey, yes. Itu yang saya takut tak connect Ustaz cakap apa. Maksud saya macam ni Ustaz. Silibus yang memang betul-betul dari maksudnya yang dibukukan tu
dibukukan tu tak ada, tapi memang disampaikan dengan kita orang. Jadi kan dekat JSB tu kan dia ada anak-anak syarikat dia. Lepas tu dari setiap nanti nak buka usaha tu, kalau dekat Indonesia ni franchise lah, senang cerita. Jadi kalau kita nak buka satu tempat tu, wakil dari JSB tu datang, dia lah yang terangkan. Dia terangkan semualah. Bagaimana semua pengurusan. Semua dari pengurusan, semua dari apa dia semua apa namanya design dia semua segala macam, menu yang kena ini. Tapi tak semua tempat sama. Jadi ikut bersesuaian dengan satu kawasan tu atau daerah tu lah, macam tu Sat. Okey. Jadi di waktu tu dia duduk berapa lama dekat situ? Wakil JSB yang datang ke situ tu, dia duduk berapa lama dekat tempat tu? Awal itu, kalau awal pemula itu dia sampai tak pasti, dia semua tempat tu tak sama. Tapi kurang lebih itu kalau yang dekat yang saya itu dalam sekitar 4 bulan ke 6 bulan. 4 bulan balik, kemudian datang lagi, macam itulah. Jadi sistem dia duduk macam tu dalam 4 bulan di setiap franchise menjamin setiap ahli JISB dapat faham tentang zakat. Yes. Jadi tak ada Tapi isu. Tak adalah macam ni, takutnya macam ni San. Takut San nanti ada silibus buku dia macam ni, tak ada. Silibus tak ada. Tadi sahabat dah kata dia silibus tak ada. Silibus memang tak ada. Saya faham dah tu, jangan risau. Saya pun selalu tengok cerita-cerita Indonesia. Saya pun memang peminat Andre Taulani. Jadi saya memang peminat Indonesia. Saya Atta Halilintar ni antara YouTuber saya suka tengok dulu. Sekarang dah kurang. Jadi macam tu. Jadi saya tahu bahasanya dan mungkin sedikit konteks dia. Sedikit konteks dia. Cuma saya nak fahamkan sebab apabila benda tu tidak dibukukan dan tidak dimodulkan, boleh berlaku masalah perkara itu tidak disampaikan kepada ahli dengan teratur. Jadi saya nak fahamkan diri saya macam mana benda tak dimodulkan, benda tak dibukukan. Tapi macam mana ahli-ahli boleh dapat faham tentang isu zakat ni, sebab zakat ni penting sebab kita buat bisnes kan. Jadi ini zakat ni penting untuk umat Islam. Sebab kalau dekat Malaysia memang dia orang tak bayar zakat. Zakat pendapatan dia orang tak bayar, zakat harta dia orang tak bayar, zakat perniagaan pun tak bayar, dan ini disahkan oleh lembaga zakat di negeri-negeri di Malaysia. Yang Malaysia tu kita settle dah lah. Cuma ini konteks dia di Indonesia. Saya cuba untuk memahami tentang hal tu dekat sana. Sebab dekat Malaysia, dia juga tak ada modul. Bila tak ada modul, itu yang berlaku keciciran. Ada dakwaan kata dia orang belajar, dia ajar. Tapi bila kita tanya, zakat berapa persen pun dia orang tak tahu. Cara kiraan zakat pun dia orang tak tahu. Maksudnya dia orang tak belajar dekat sana, modul pun tak ada dan memang tak belajar dekat sana. Cuma dalam konteks Indonesia sekarang yang tuan cerita dekat saya, ada sedikit persamaan, iaitu tidak ada modul. Cuma saya nak fahamkan bagaimana benda tu dapat difahami oleh keseluruhan ahli JISB dalam keadaan modul tak ada. Yes. Dia macam ni Sat. Dia ada bahagian monitoring dia setiap tempat tu. Jadi ada wakil memang yang dia, contoh restoran, dia ada ketua dia memang. Jadi dia akan pusing lah setiap tempat-tempat yang ada restoran-restoran tu. Jadi nak pastikan semualah, bukan hanya hal zakat je, pelayanan, macam mana hal makan, standar SOP lah, standar operasional. Jadi dia bukan hanya satu bab zakat tu je, tak. Tu keseluruhan dia pantau. Ada bahagian monitoringnya. Dia monitor lah. Tapi kita tak boleh tapi kita tak boleh sangka ini berapa bulan dia sekali, tak. Dia akan datang mengejut je macam tu. Nak pastikan semua berjalan ikut SOP. Tapi dia datang mengejut tak boleh lah. Monitor dia kena ada manager. Manager tu kena monitor sungguh-sungguh, sebab kalau dia tak monitor sungguh-sungguh, macam isu zakat ni isu rutin. Dia bukan boleh main kita main mengejut setahun ni. Tak boleh. Bukan macam tu Sat. Okay, tak apa. Kalau saya salah faham, tuan terus betulkan saya. Okey. Maksud saya macam ni Sat. Dia datang mengejut tu dalam makna kan
apalah, saya macam nak ungkaikan. Jadi kalau di bahagian monitoring itu dia akan datang setiap kawasan, tapi kita tak boleh jangkakan dia datang tu bila, kan. Dia bila, sebab kan macam ni Sat, kebanyakan kalau kita dekat restoran ni kan, atau restoran lah senang cerita kan. Jadi kalau ada tak ada yang monitoring, buat selamba, buat sambil lewa je kan, maksudnya kita tak Jalan manager penting lah. serius sangat nak ambil. Jadi bila ada yang monitoring tu dia datang mengejut, jadi ketakutan kita untuk buat hal-hal yang tak baik itu terkontrol macam tu. Walaupun sebenarnya yang kontrol tu kita harap Allah Subhanahu Taala lah yang kontrol tu. Macam tu lah hati kita. Tapi bila ada secara lahir dia ada yang datang nak memberi apa nak, bukanlah memberi marah, tapi macam memberi masukan yang baik-baik, kita kena apa namanya, kena buat ini atas dasar Allah kan. Kenapa? Kalau kita berkhidmat dengan orang lain, hiburkan orang lain, Allah hiburkan kita. Macam itulah Zat. Kurang lebih dia punya sahsial lah yang kalau kita senang cerita. Jadi pada yang saya nampak walaupun ada dakwaan daripada sahabat ex-JSB bahawa diajarkan zakat dekat sana, pembelajaran zakat dekat sana, saya tak nampak serius, saya tak nampak ada diajar dekat sana. Tak nampak yang tu. Kemudian daripada sudut monitoring tu, dia monitor selain daripada urusan bisnes, mereka juga monitor daripada sudut zakat lah. Jadi kalau kita tanya satu package. Di satu package lah. Maksudnya kalau kita tanya orang-orang berkenaan tentang audit zakat mereka, mereka boleh nyatakan kepada kita lah, muka bayar zakat pendapatan, zakat perniagaan berapa-berapa, memang boleh lah. Itu kalau sekarang saya tak pastilah Ustaz. Kan sebab saya 2020. 2020 ni tak jauh, sekarang baru 2024, tak jauh lah. Dan saya pun tak tanggungkan kepada Tuan. Sebab Tuan dah ex-JSB. Saya tak tanggung kepada Tuan. Maksud saya bukan takut nanti maaf Ustaz. Takut nanti Ustaz ucapan Ana ini jadi benteng Ustaz untuk nak cakap dengan dorang. Tak, sebab macam ni setiap JSB itu kan setiap tahun ke tahun rasanya pada saya dia akan memperbaharui sistem tu untuk jadi lebih baik. Jadi saya tak tahu sistem sekarang tu macam mana dijalankan. Yalah, maksudnya kalau kita nak bertanggungjawabkan mereka. Pada saya macam itulah. Ini dakwaan ke atau yakin? Saya dakwaan maksudnya. Maksudnya? Benda ni yakin ke tak yakin? Senang saja. Yakin ataupun tak yakin? Yakin lah. Okey, maksudnya kalau tahun 2020 ke bawah, kalau ada mungkin nanti lepas ni ada orang daripada pengurus-pengurus lah, BOD ke, JSB ataupun manager-manager ataupun ketua-ketua zon yang datang, diorang ni ada data-data zakat, betul tak? Sebab kat Malaysia tak ada tau. Malaysia tak ada. Jadi dekat Indonesia ni kemungkinan ada. Ketua-ketua zon ni mungkin dia ada rekod tu, kemungkinan. Time saya duduk dekat saya punya restoran ada. Tapi kalau tempat lain saya tak pasti. Tak pasti, padahal ini JSB. Ustaz nak kata tu macam ni kita dekat saya kan sebab tak tengok diorang punya apa namanya, macam mana saya, kenapa macam Ustaz cakap nahkum bizahir wallahu yatawalla bisarair, kan Ustaz bilang. Jadi saya macam mana nak hukumkan yang saya tak nampak. Saya faham bahawa sahabat tak nampak ini sebagai satu bentuk GISB. Tak berani nak sebut inilah keadaan GISB sebab kemungkinan benda tu tak berlaku di tempat lain. Tetapi di tempat sahabat, memang tempat tu dia bayar zakat, dia bayar cukai dan sebagainya lah. Jadi tempat sahabat tu memang okey. Tempat lain tak tahu. Jadi kalau kenyataan itu dipersetujui, saya akan kata bahawa GISB ada masalah daripada sudut sistem pengurusan dia. Sepatutnya jika kita kata dekat tempat ni kita memang ada rekod-rekod tu, itu maksudnya adalah SOP, standard operation procedure. Dia ada SOP dia, kan? Jadi dia ada SOP dia. Jadi kalau SOP itu digunakan di sini, SOP yang sama akan digunakan di tempat yang lain kerana ia mewakili Global Ikhwan Service and Businesses, kan? Dia akan mewakili yang tu, GISB. Semestinya macam tu. Sepatutnya begitulah. Semestinya macam tu. Sepatutnya begitu. Tapi jadi saya tak tahu kalau yang cumanya daripada sudut pengurusan secara spesifik belum tentu.
Saya faham. Yes. Maksudnya Betul. daripada sudut SOP-nya yang tuan yakin ialah mereka memang Yes. bayar zakat dan mereka diajar zakat secara tidak langsung. Gitu. Yes. Ya, betul. Secara Macam tidak tu. langsung lah, sebab secara langsung tak ada. Secara langsung Betul, kan betul. mesti ada modul. Tapi mereka tak ada modul tu. Betul. Jadi secara tidak langsung Betul. saja. Sahabat setuju tak? Sepatutnya pengajian ataupun pengajaran berkaitan tentang zakat ini patut dimodulkan, apatah lagi GISB melaungkan mereka membawa ekonomi Islam. Saya rasa kalau Ustaz bagi pandangan dekat depa, Dan saya ini depa saya tanya terima. kepada sahabat lah ni, sebab depa bukan membantu. kepada orang lain. Kepada sahabat. Kalau saya peribadi boleh. Setujulah. Setuju. Setujulah. Kalau hal baik setuju. Jadi Kalau hal kenapa baik, setuju? setujulah. Kenapa setuju? Supaya maksudnya semua orang ambil serius tentang hal ini. Cantik. Macam tu kan. Nak ambil berat tentang hal zakat. Cantik. Maksudnya kita bersepakat di dalam hal tu, isu zakat adalah isu penting umat Islam dan sebenarnya memang telah dibuktikan di Malaysia memang ada masalah tu. Di Indonesia sahabat kita dah sahkan bahawa tak ada masalah ataupun yakinkan di kurang-kurangnya di kawasan sahabat sendirilah. Yes. Memang tak ada masalah tu. Tapi di Malaysia memang ada masalah berkenaan. Jadi mungkin kita ada nampak sedikit konteks yang berbeza di antara Malaysia yang dianggap sebagai pusat dan juga Indonesia yang dianggap sebagai franchise. Jadi sepatutnya ia digabungkanlah. Itu daripada sudut zakat. Satu lagi persoalan saya ialah berkaitan tentang istighasah. Ini sahabat dah X kan? X JSB dah kan? Saya X JSB adakah maksud ada kaitan lagi dengan JSB? Saya berkawan dengan kawan-kawan saya dekat JSB. Kita ada bersinergi, bekerjasama lah. Sudut perniagaan saya dengan mereka ada kesamaan. Jadi kita bersinergi, bekerjasama. Adakah itu sama macam franchise JSB? Tak, bukan. Jadi diorang ada jual contoh, ada jual makanan, saya jual makanan yang sama, tapi kita maksudnya selalu sharing dekat sini permasalahan apa dekat saya, sebab kita satu kawasan dua produk yang sama, satu produk yang sama. Jadi tak ada kaitan langsung lah dengan JSB sebenarnya. Tak ada kaitan langsung lah. Tak ada kaitan. Jadi memang usaha saya peribadi. usaha tak ada, sendiri tak ada. maksudnya Dari untung modal masuk saya duit punya sendiri, JSB usaha. tak ada check apa semua. Ya. Okey, so maksudnya dah Hanya tinggalkan saja JSB saya lah. tetap berkawan dengan depa. Tapi dah tinggalkan JSB lah. Hanya saja saya dah start. Bukan, Udah, saya nak Ustaz. dapatkan maklumat itu saja supaya kita senang saya nak tanya soalan Yes. berikutnya. Okey, dah tinggalkan JSB. Yang kenal suara saya, orang yang kenal suara saya ni tahu saya dah tak ikut JSB. Okey, baik. Bagus. Siapa pun orang yang kenal dengan suara. Bagus. Jadi, saya bukan mempersoalkan tuan. Satu, saya minta maaf kalau Ya, soalan-soalan saya ni takut seolah-olah sebab macam ni, mempersoalkan Ustaz. tuan apa semua. Maaf, Tak, Ustaz. bukan. Saya ni adalah seorang budak yang mahu belajar. Saya nak belajar daripada pengalaman XXJSB. Jadi, saya nak dapatkan first source. Sumber yang pertama. Jadi saya nak dapatkan yang tu. Jadi saya nak faham betul-betul. Jadi soalan saya kadang-kadang bertindan, soalan saya kadang-kadang mungkin sangat basic ataupun sebagainya lah. Tetapi tujuan saya nak bertanya memang untuk memahami, bukan untuk nak judge dan sebagainya. Itu bukan sifat saya. Saya nak faham. Okey. Tuan dah sahkan tadi dah tinggalkan JSB, so tak ada kaitan langsung dengan JSB lah. Tak ada kaitan langsung dengan JSB. Tak ada kaitan langsung. Tapi satu, Ustaz, saya tetap berkawan dengan depa. Itu tak ada masalah. Tu tak, saya rasa tu tak ada kaitan pun. Itu kawan tu biasalah. Sebab nanti takut dekat sini, dekat komen-komen Ustaz tu, maksudnya ingatkan saya JSB. Tapi kalau orang yang kenal suara saya, saya tak ikut JSB lagi. Tapi saya berkawan tak ada baik masalah. dengan Kita sesama dah kaum sahkan muslimin. dekat sini. Sahabat kita ni dah ex-JISB. Cuma kawan-kawan dekat JSB tu masih ramai dan dia masih berhubung baik dengan semua orang. Dan mungkin ada perkongsian bermanfaat, kita akan berkongsi secara bersama seperti perkongsian dalam bisnes. Betul. Okey. Soalan saya, JISB dah bagi macam-macam kebaikan kepada sahabat tadi. Keterampilan, melakukan sesuatu, diberikan pelbagai kemahiran hidup dan sebagainya. Bahkan diajar tentang hal-hal agama, isu-isu batin,
semua diajar. Kenapa sahabat keluar daripada JSB? Saya keluar sebab nenek saya dengan mak saya. Sebab awalnya mak saya keluar. Lepas tu sebab ayah dah tak ada, kan? Ayah tak ada, mak keluar sebab nenek faham ya Ustaz ya? Nenek faham Kena ya? nenek faham. Nenek jadi maknya saya maknya saya Ya, gitu. nenek lah, kami panggil nenek. Jadi nenek jadi sakit, jadi perlu ada pertolongan khusus lah. Jadi saya selaku anak lelaki, sebab kita kan namanya kita di syarikat kita ada tanggungjawab. Jadi kalau kita tak boleh tunaikan tanggungjawab, kita tak ada komitmen dalam syarikat kan. Jadi akhirnya saya lepaskan supaya saya nak lebih khusus nak tolong nenek saya dan mak saya, umi saya lah, senang cerita. Soalan saya, kenapa bukankah JSB ni adalah satu jemaah yang menjaga ahli jemaah dia? Sahabat betul. nak tolong nenek dalam keadaan, adakah JSB dia tak boleh kompromi dengan hal tu? Maksudnya mungkin daripada sudut masa kerja, tempat kerja ataupun seumpamanya tak boleh adjust. Macam ni Ustaz, sebenarnya boleh, tapi tak full time saya nak jaga nenek saya dan umi saya 24 jam. Kalau macam ni kan mak saya duduk dengan saya 24 jam. Sebab kan mereka dah tua. Kadang nanti kalau kita time nanti kita kerja ada masalah pula dekat rumah, kita tak tahu sebab kan kawasan rumah dengan apa jauh. Macam tu. Terkadang kita dipindahkan tempat lain macam tu. Okey. Jadi ambil keputusan untuk keluar daripada JSB, tak ada kaitan dengan JSB, untuk nak jaga nenek. Nenek tu tak pernah jadi ahli JSB. Tak pernah. Yang jadi JSB cuma ayah dan ibu sahaja. Yes, betul. Okey, lepas tu dah keluar daripada JSB, kiranya amalan-amalan yang diajar di dalam JSB masih dilakukan lah. Amalan yang baik saya lakukan. Maksud saya amalan khusus JSB seperti aurat Muhammadiyah masih diamalkan lah. Macam ni Ustaz. Seingat saya aurat Muhammadiyah dari masa istitabah itu dah tak boleh lagi. Jadi kalau ingat tu ada nama dia Tuan Rashidi, dia pusing satu Indonesia nak mengatakan walaupun Indonesia tak adalah kata fatwa haram, walaupun ada sebahagian mengatakan haram dari Aceh MUI, tapi fatwa. sebagian besar dari Nahdlatul Ulama Nahdlatul Ulama tak yang ditandatangan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin yang sebelum ini jadi wakil presiden bersama dengan Bapak Jokowi sekarang. Okey. Jadi tak adalah masalah, tapi sebab sebab Malaysia dengan Indonesia ini sama, biar supaya tak adalah timbul fitnah. Jadi kita orang tak boleh lagi amalkan aurat Muhammadiyah. Tapi saya pribadi saya suka bacaan-bacaan aurat Muhammadiyah walaupun saya tak sebut ilah hadratinya. Contoh saya kalau saya terkadang nak selain saya istighfar, contoh saya suka baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sebagai ayat kegemaran saya, ayat kesukaan saya. Macam itulah. Jadi mengamalkan saya baca aurat Muhammadiyah cuma sebahagian. Ya, tapi saya bukan mengamalkan aurat Muhammadiyah. Saya mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sebab contoh kayaknya tak amalkan aurat Muhammadiyah lah. Tak amalkan lah. Macam kalau nak buat dia dari A to Z tak ada. Tapi saya amalkan isi kandungan ayat suci Al-Quran yang ada dalam aurat Muhammadiyah tu. Jadi hanya ayat Al-Quran sahaja dan mungkin zikir-zikir yang sabit daripada sunnah, itu sahaja. Lain daripada tu tak baca lah. Sebab apa tak baca? Sebab mengatakan bahawa ia sesat lah. Bukan sesat. Kalau dekat Indonesia apa yang Tuan Rashidi bagi tahu? Dekat Malaysia kan dah Tuan Rashidi bagi tahu apa? Kenapa tak amalkan? Kenapa tak bagi amal? Kita ikut fatwa Malaysia walaupun Indonesia fatwa Malaysia sesat. Bagi haram. Fatwa Malaysia sesat. Fatwa Malaysia sesat. Jadi yang Tuan Rashidi bawa pergi sana. Isi kandungannya tu saya. Jadi Tuan Rashidi pergi sana, pusing satu Indonesia, bagi tahu bahawa aurat Muhammadiyah jangan amal sebab Malaysia kata sesat. Begitu. Iyalah macam tu lah kurang lebih.
Okey, baik. So, kita anggap ia sebagai satu kesesatan yang kita tidak akan ulangi lagi lah. Tak, kalau pada saya saya pribadi, saya taklah katakan sesat sebab situ ada kandungan Al-Quran. Tapi Tuan zaman Tuan ayat-ayat Rasidi. suci Al-Quran dekat situ. Zaman Tuan Rasidi kan, Tuan Rasidi ya, bagi tahu kan sesat. Jadi bila dia kata sesat sebab dia base ke Malaysia kan? Dia base kepada Malaysia kan? 2014. Ya, Istitabah itu 2014. 2014 Ustaz. Ya. Saya 2020. Mana saya masih dekat situ. Saya tak dapat faham. Mungkin saya buat ulang balik. Okey. Masa itu Tuan Rashidi itu 2014. Saya keluar 2020. Jadi saya masih dalam dekat situ. Macam tu Ustaz. Yalah, maksudnya Tuan Tuan nak tanya Rasidi apa bagi ni tahu kepada orang supaya tak amalkan benda tu. Ya. Waktu tu Tuan masih ada dekat dalam Ya. JSB. Jadi jangan amalkan. Masih. Jangan amalkan perkara Ya. berkenaan sebab fatwa Malaysia kata Ya. sesat. Jadi, adakah di Indonesia mereka tak amalkan aurat Muhammadiyah? Betul lah. Mereka tak amalkan aurat Muhammadiyah. Nampak dari saya nampak tak ada. Tapi orang kalau baca macam saya tu ada. Terkadang baca la ilaha illa subhanaka inni kuntu minaz zalimin laqad ja'akum rasulun. Tapi taklah maksudnya dia ikut urutan atau dari aurat Muhammadiyah tu tak ada. Kadang baca ayat 5 je. Suka sebab ayat-ayat kegemaran saya suka. Sebab bagi saya takarrub ilallah, mendekatkan diri dengan Allah dengan baca ayat-ayat itu. Karena saya suka. Saya Suka tak akan secara pertikaikan pribadi, bukan sebab sahabat sebut bahawa sahabat mengekalkan ayat-ayat Al-Quran. Tak ada masalah. Saya tak akan pertikaikan pun dalam bab tu. Saya tak akan pertikaikan sedikit pun berkaitan hal berkenaan. Cuma saya nak tanya tentang isu aurat Muhammadiyah sebab lagipun sahabat kan duduk dalam tu waktu Tuan Rasidi kata jangan amal aurat Muhammadiyah tu. Kan? Waktu tu. Jadi gambaran daripada Tuan ialah orang-orang Indonesia, JSB Indonesia memang tak amalkanlah aurat Muhammadiyah tu, mentaati perintah daripada pemimpin waktu tu. Betul? Yes. Nampak dari saya tak ada. Tapi sebab saya bertanya soalan ni, satu, saya betul nak tahu daripada pihak Tuan, nak tengok situasi yang sebenar. Yang kedua, sebelum ni ada seorang daripada isteri kepada orang paling besar dekat Indonesia, JSB, dia kata memang diamalkan bahkan sampai hari ini. Tapi sahabat kan dah keluar, jadi memang tak tahulah apa yang berlaku hari ni kan. Tapi cuma dia kata saya diamalkan kenal tu sampai hari ni. Saya kenal, tapi dia dah keluar sebelum masa istitabah. Jadi kenyataan dia tak valid lah. Walaupun dia isteri kepada pemimpin tu. Dia tanya, dia keluar tahun bila? Seingat saya dia tahun 2012 kot. Istitabah itu 2014. Ya, saya faham. Jadi maksudnya bukan saya kata Tuan Rasidi datang pusing tu. Maksudnya dari sudut amalan. Dia dakwa. Ni dakwaan dia, bukannya saya nak giu dengan dia. Bukan. Saya just bagi tahu bahawa dia bagi tahu masih amal. Tuan bagi tahu tak amal. Dan saya takkan gabungkan benda ni, tak. Saya just mungkin itu pengalaman daripada Tuan, itu pengalaman daripada dia, itu pengalaman masing-masing. No issue berkaitan tentang hal berkenaan. Jadi Tuan Rasidi sebut bahawa jangan amal lah. Ini adalah amalan yang sesat kan. Jadi kita jangan amal perbuatan itu sebab ia telah mengikut fatwa daripada kerajaan Malaysia yang mengatakan bahawa ia sesat. Di dalam isu aurat Muhammadiyah itu adalah isu besarnya adalah istighasah, meminta kepada Abuya. Antara isunya jugalah kaitan tentang ajaran-ajaran sesat yang difatwakan sesat sebelum ni adalah tentang meminta kepada Abuya. Adakah sahabat pernah dulu zaman JSB sekarang jadi X, tak ada masalah, pernahkah meminta kepada Abuya dengan maksud Abuya dia permudahkanlah urusan ni ataupun seumpama dengannya? Masa JSB tak ada lah. Masa JSB memang tak ada. Masa istitabah dah tak ada. Memang tak adalah. Setelah istitabah tak ada. So Abuya menurut sahabat dia ini bagaimana pegangan akidah dia? Ni saya nak tahu, betul serius saya nak tahu. Okey. Ini saya nak cakap juga tentang Abuya ni. Pada saya, sekali lagi ini perspektif saya, Ustaz. Yes. Jadi kalaupun ada dekat sini yang maksudnya kontra, saya minta izin saya cakap atas nama pribadi saya. Pada saya, Abuya ni seorang figure ulama yang saya boleh jatuh cinta betul-betul Allah qadarullah. Saya jatuh cinta betul-betul dengan Allah dan Nabi Muhammad sebagai kecintaan saya melalui ilmu-ilmu buku-buku sebelum ni yang kalau dekat Malaysia diharamkan lah kan. Buku-buku minda-minda Asy'ari itu yang saya rasa cukup
cukup mendekatkan diri saya dengan Allah dan kecintaan saya dengan Nabi. Jadi pada saya selama saya dekat dengan Abuya, bukan saya nak katakan Tuan tak pernah jumpa cinta Abuya kita kan? pada Abuya. Tak pernah jumpa Saya Abuya pernah kan? jumpa tapi taklah pernah sembang. Tak pernah sembang dengan Abuya aje. Tapi pernah nampak lah. Tapi sembang tak pernah. Pernah nampak. Pernah nampak. Jadi saya jatuh cinta tu dengan buku-buku dia, dengan minda-minda dia, buah fikiran Asy'ari itu, yang saya tak pernah lah selama saya belajar dekat JSB merasakan Abuya tu lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Tak ada. Yang Tak ada ada. tu jadi dalam minda-minda tu saya belajar in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Fattabi'uni tu ikut siapa? Jadi ikut Nabi Muhammad lah. Ikut Nabi Muhammad. Jadi Abuya ajar jadi untuk ikut Nabi kalau Muhammad lah. Yes, iya. So, tuan percaya yang Abuya ni Bani Tamim? Putera Bani Tamim? Saya sekarang tak ada lah. Kalau Kata dulu? Putera Bani Tamim itu dah tak ada. Kalau dulu saya tak ambil berat sangat tentang tu, sebab kita orang kan bukan jenis, masa tu bukan jenis-jenis suka belajar. Kita orang, saya dengan kawan-kawan tu, kita hidup dalam JSB je, dulu Rufaqah tu dalam Global Ikhwan tu lah dulu, sebelum istitabah tu kita dengan kawan-kawan, jadi tak berapa sangat lah nak Abuya tu Putera Bani Tamim, tak tahu Putera Bani Tamim. Tapi tuan seingat percaya saya tak? memang Abuya tu dah tak ada. Tuan percaya tak Abuya ni putera Bani Tamim? Kalau percaya itu sekarang dah tak lah. Maksudnya percayalah. siapa pun dekat JSB pun dah tak, sebab Abuya dah tak ada kan. Tapi anak-anak Abuya semua Atamimi. Dia orang percaya lagi. Ya. Sebab tu nama dia orang belakang macam Adib sekarang. Bermakna- Adib Atamimi. Sebab apa Atamimi tu? Sebab dia putera Ya. kepada putera Bani Tamim. Ya. Semua anak-anak Abuya Itu bawah saya Mujah tak- semua Atamimi. Ya. Yalah. Tapi tak apalah. Maksudnya At-Tamim itu macam mana Teruskan. Ustaz? Teruskan. Dan kat Malaysia, kat Malaysia, pimpinan mereka seperti anak-anak Abuya semua percaya bahawa mereka ini adalah daripada kelompok Bani Tamim, daripada anak keturunan daripada putera Bani Tamim, iaitu Asy'ari Muhammad. Mereka percaya macam tu. Ini saya tak kata percayaan awak ni kepada sahabat ni, bukan. Ini kepercayaan di Malaysia, iaitu anak-anak Abuya belakang semua buah At-Tamimi. Padahal dia orang bukan ada keturunan At-Tamimi pun. Tak ada keturunan Tamimi langsung pun. Memang tak sampai pun. Memang tak sampai ke Tamimi, memang tak ada silsilah sampai ke Tamimi. Memang tak ada langsung. Tapi dia orang letakkan Tamimi itu sebab percaya bahawa Abuya itu adalah putera Bani Tamim. Tapi sahabat ni, ex-JISB tak percayalah yang Abuya itu putera Bani Tamim. Saya rasa bukan kalau saya ni kata sekarang Saya bertanya tentang pandangan sahabat saja. Kita jangan keluarkan daripada jauh. Saya just tanya pandangan sahabat saja. Percaya ataupun tak, itu saja. Okey, tak percaya. Okey, settle. Sebab lagipun kita kan tak ada keterikatan dengan JSB, jadi kita tak perlu fikir banyak. Apa yang kita fikir saja kan. Tak ada sebab kan Abuya pun dah tak ada. Jadi itu semua saya rasa makruf, semua kenal tu. Tak macam tu. Di Malaysia masih lagi mereka berpegang begitu. Dan itu telah dibuktikan daripada video-video mereka sendiri pun. Dekat dalam video TikTok mereka sebutkan tentang kepercayaan putera Bani Tamim. Mereka sebut. Biar dia orang lah. Kita jangan kacau dia orang. Tu dia orang punya. Tak, bukan. Saya nak luruskan juga Ustaz. Ustaz, masa tu ada yang video yang saya tengok tu tentang Abuya yang teliti tu, yang sedang tu. Itu video lama sangat sebelum masa bukan video tu. Itulah saya kata video tu bukan. Ni video TikTok daripada keluarga Bani Tamim. Dia bagi tahu, ini kita nak bagi tahu ni keluarga Bani Tamim. Pergi bagi tahu ke belah sini, ke belah situ. Dia buat interview. Ini video baru. Dia bukan video lama, ni video baru setahun ni atau tahun lepas macam itulah. Baru sangat. Saya tak tahulah. Yang saya bagi tahu yang saya tahu. Sebab tu saya kata ni, ini isu di Malaysia. Dekat Malaysia mereka percaya bahawa Abuya adalah putera Bani Tamim. Oleh sebab itu, nama anak-anak Abuya diletakkan Tamimi.
At-Tamimi. Adib At-Tamimi. Dia sebut At-Tamimi dekat situ dengan tujuan nak kata mereka ini adalah Bani Tamim. Dan perkataan Bani Tamim juga direkodkan daripada kenyataan-kenyataan daripada anak-anak dan cucu-cucu Abuya lah. Dan ini bukan benda pelik lah. Boleh cari dekat TikTok, search je lah. Keluarga Bani Tamim. Check je lah. Memang ada. Benda baru, bukan benda lama. Tapi tak apa, ini tentang Indonesia. Dan sahabat tak percaya bahawa Abuya itu adalah putera Bani Tamim. Jadi kami fahamlah bahawa sahabat kita ni satu memang jadi act sungguh, satu lagi adalah seorang yang lurus pemikirannya, seorang yang baik daripada sudut akhlaknya, baik juga daripada sudut akidahnya apabila tak mempercayai bahawa Abuya adalah putera Bani Tamim. Sebab kalau percaya pada putera Bani Tamim ni masalah. Jadi tuan tak ada masalah ha? Boleh? Saya tak memang mengatakan Abuya tak putera Bani Tamim, tapi saya cakap Abuya itu sebagai figur ulama yang saya jatuh cinta dengan Allah dan Rasulnya. Betul, saya setuju yang tu. Okey, kemudian saya nak tanya satu lagi soalan akhir lah aku no. Soalan yang last. Abuya berkeyakinan bahawa Syekh Suhaimi adalah Imam Mahdi yang dia ghaib. Itu keyakinan Abuya. Dan sahabat kalau baca buku-buku Abuya mengetahui tentang keyakinan ni. Sebab disebut di dalam buku-buku Abuya berkaitan tentang dia berkeyakinan bahawa Syekh Suhaimi adalah Imamul Mahdi. Dan dia kata ini adalah perkara yang boleh dipegang. Dia bagi hujah-hujah dia lah. Jadi adakah sahabat setuju bahawa Syekh Suhaimi yang telah meninggal dunia tu adalah Imam Mahdi? Ustaz bagi pernyataan tu saya setuju ke tak? Saya tak tahu. Ya, betul. Macam tu je. Adakah sahabat okey, kalau kata setuju saya bagi pernyataan. Adakah sahabat setuju bahawa Syekh Muhammad As-Suhaimi adalah Imamul Mahdi seperti mana yang dipercayai oleh Abuya Asy'ari? Macam mana? Saya bukan tak percaya, tapi bagi saya kalau dia terjadilah. Kalau tak, dia dah mati dah. Macam tu je. Kepercayaan kita kan dia dah mati. Ke sahabat kata dia tak mati lagi? Macam ni. Dia dah mati. Tak, bukan Ustaz. Macam ni Ustaz. Ustaz nak katakan maksudnya saya kan mustahil. Mustahil Syekh Suhaimi ni Imam Mahdi sebab dia dah mati. Mustahil. Dalam pegangan kita sudah mustahil dah sebab pegangan kita dia dah mati. Melainkan kita berpegang macam mana Al-Arqam berpegang iaitu Syekh Suhaimi dia tak mati lagi, dia cuma ghaib. Kalau dia cuma ghaib, ada kemungkinan tak dia nyata? Ada kemungkinan dia nyata sebab dia ghaib saja, dia tak mati. Tapi pegangan kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita kata Syekh Suhaimi dah mati. Bila kata dah mati, tak mungkin dia jadi Imam Mahdi. Sahabat tak Ustaz, macam ni Ustaz. Macam ni Ustaz. Saya kalau dekat Indonesia kita makruf Ustaz. Dekat Indonesia ni ada satu makam namanya makam Mbah Soleh. Dia 7 kali hidup. Jadi kita tak tahu kebenaran tu pasti ke tak. Tapi dari MUI Nahdlatul Ulama tidak ada yang mengecam tentang ini. Pandangan saya macam itulah dengan Syekh Suhaimi. Bukan mengatakan dia kena jadi mesti jadi, tak ada. Kalau dia benar, tapi kemungkinan alhamdulillah. Kalau tak, jadi kemungkinan dia akan jadilah. Ada kemungkinan tak pasti, Ustaz. Macam saya tak Ustaz, macam saya bertanya ni sama saya bertanya ke makam Mbah Soleh yang dia tu dah isu Mbah Soleh. Saya tak percaya Mbah Soleh masih hidup. Dia dah mati. Mbah Soleh dah mati. Okey, tak apa. Ya, itu pandangan Ustaz. Tapi kan bukan pandangan saya saja, ini pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Orang yang telah mati, habis Ustaz, umurnya dikuburkan, dia telah mati. Dia telah mati. Tidak ada kiraan lain selain daripada itu. Iya, dan saya tak ada masalah kalau Ustaz nak kata. Nah, sekarang ni macam mana Ustaz nak? Sekarang ni sahabat kata, sahabat berpandangan Syekh Suhaimi tu mati ke tak lagi? Dah, sekarang ni dah tak ada. Dia dah mati ke belum? Itu jelas dah tak ada. Memanglah tak ada. Tak ada ni boleh jadi mati. Jelas. Boleh jadi ghaib. Memang dah tak ada. Sekarang ni dia dah mati ke tidak? Pada pandangan saya sudah pergi menghadap Allah. Dia dah matilah. Tapi saya tak tahu kalau memang itu terjadi ke tak. Dan saya tak dah mati ke belum? Dia dah mati ke belum? Dah mati dah tak ada. Dia dah matilah. Jadi jelas. Sahabat sebut jelas dia dah mati. Boleh saya dengar sekali lagi dia sebut Syekh Suhaimi dah mati? Boleh ulang sekali lagi? Saya dah cakap tadi. Tak, saya minta. Syekh Suhaimi tak ada kan? Tak, saya minta tolong sahabat sebut perkataan ini. Syekh Suhaimi dah mati. Saya tahu. Jawab Ustaz.
Ustaz sebab takut saya takiyah kan. Tak, bukan. Kan? Bukan takiyah. Bukan. Isu dia, GISB, kita kata kalau awak dikaitkan dengan GISB, dia ada akidah GISB. Dalam GISB yang difatwakan sesat itu, antara akidah dia ialah Syekh Suhaimi tak mati. Dia raib sahaja. Jadi kalau sahabat sebut, sahabat ni dah ex-GISB dan tak bawa ajaran sesat GISB, maksudnya sahabat mesti juga berfahaman luar daripada GISB, iaitu menyatakan bahawa Syekh Suhaimi telah mati. Ada kuburnya, Macam tu. ada saksinya, dia telah mati. Maka dia telah mati. Ya. Jadi boleh tak Betul sahabat lah. sebut kat Saya saya, macam tu. Syekh Suhaimi sudah mati? Boleh tak? Simple je. Syekh Suhaimi sudah meninggal dunia. Meninggal dunia ada banyak. Isu sekarang mati. Perkataan mati je, bukan susah apa. Syekh Suhaimi sudah mati. Tak. Sebab dekat Indonesia mati ni kasar, Ustaz. Tak apa. Kasar mati ni ataupun kasar. tidak, mungkin boleh sahabat bercakap dalam bahasa Melayu Malaysia kan? Sahabat kan sedang bercakap bahasa yang saya faham. Jadi saya nak perkataan yang saya faham lah. Boleh lah. Tolong. Saya tetap taklah Tak apa. Sebab dekat Indonesia tak macam ni, Ustaz. Dekat Indonesia tak ada innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul. Sudah mati tak ada. Setelah meninggal dunia, Ustaz. Tapi di dalam Macam bahasa tu, Arab disebut laqad mata fulan bin fulan. Telah mati yes. fulan bin fulan. Laqad mata. Mata. Laqad mata fulan bin fulan. Iya, betul. Tak apa sahabat. Tapi kan dekat Saya Indonesia nak menghormati sahabat dalam bab ni. Saya tak akan teruskan pertanyaan berkaitan hal itu. Saya hormati pandangan sahabat untuk berpegang seperti mana yang sahabat peganglah. Okey? Yes. Saya kira saya tak ada apa-apa soalan lagi. Sahabat ada apa-apa nak bagi tahu dekat saya ke ataupun nak bagi tahu kepada audiens kita ke? Silakan. Okey. Saya sebelumnya terima kasih dah diberi kesempatan untuk bercakap, untuk memberi luahan katalah perasaan yang ada pada saya lah semasa saya dalam JSB. Tapi suka sekali saya nak cakap macam ni, kita sebagai sama kaum muslimin kena jaga apa-apa pun kena jaga akhlak. Akhlak tu dalam makna jangan mudah nak mengecam orang, jangan suka nak memfitnah orang kalaupun tak ada bukti. Kan, yang mengeji ni kalaupun orang bersalah pun sekalipun, bersalah sekalipun, itu pun dia ada hak dia untuk diadili secara baik. Jadi kalaupun orang bersalah tu belum tentu dia akan masuk neraka, tak. Justru kita sebagai kaum muslimin ni sokong dia untuk dia berubah kepada hal kebaikan. Kalau kita nak orang jadi baiklah, macam tu kan. Sedangkan kita tahu Wahsy ni orang yang membunuh kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hamzah, dengan tangan dan tombak dia. Tapi di kemudian hari dia orang yang dibanggakan oleh kaum muslimin karena membunuh Musailamah Al-Kadzab dengan tangan dan tombaknya juga. Jadi saya haraplah semua follow Ustaz Syihabuddin, termasuk Ustaz lah, kalau boleh nak beri pernyataan pada saya ni Ustaz ya, pada saya yang saya tengok ada terkadang Ustaz tu cakap terlampau bagi saya Ustaz ya, bagi saya. Jadi perkataan saya ke tu? Saya suka sekali nak perkataan saya ke tu? Terkadang nak apa tu perkataan tu? Tolong betulkan saya kalau saya salah. Perkataan apa yang saya sebut tersalah tu? Kalau pada sebut orang tu apa namanya? Mangkuk hayun ni. Saya pun tak faham dia tu makna. Kalau tak faham tuan kena tanya saya. Jadi itu bukan perkataan melampau. Itu perkataan yang sesuai kepada orang-orang yang mempunyai masalah dalam beberapa isu. Kita sebut mangkuk hayun. Saya tak dalam perbincangan kita tadi saya tak sebut sekali pun perkataan mangkuk hayun kepada sahabat disebabkan sahabat tak layak mendapat mangkuk hayun tadi. Sebelum ini Ustaz, saya dengar selalu pada dan memanglah saya memang sebut mangkuk hayun. Saya hanya sebut mangkuk hayun kepada orang tertentu. Contoh Tun Faisal. Dia mangkuk hayun. Dia mangkuk hayun. Memang saya iktiraf dia mangkuk hayun. Jadi ada ciri-ciri mangkuk hayun. Dia Tun Faisal memang ada ciri-ciri mangkuk hayun. Dan ia bukan melampau tuan. Okey, tak apa. Itu pandang Ustaz, pandangan Ana. Ana kan cakap sekali lagi Ana pandangan Ana. Jadi sahabat gini. Jangan sebab sahabat sebut tadi jangan sebut perkara-perkara yang melampau. Jadi sahabat sebut kepada saya. Jadi saya nak tanyalah apa yang melampau tu. Jadi kalau mangkuk hayun itu melampau, saya rasa itu tak sesuai. Kalau ada yang lain mungkin sahabat boleh betulkan saya. Saya suka untuk dia betulkan.
kalau ingat saya Ustaz tu tak adalah sampai lebih sangat, tapi Jadi saya tak pada melampau saya ni lah. Ustaz, ya, sekali lagi pada saya melampau. Pada saya. Apa saya yang tak melampau biasa tu? Apa yang melampau dengar tu? orang cakap orang mangkuk hayun ada. Saya lupa. Dan saya lah. sebut mangkuk hayun tadi. Mangkuk hayun ni ada bukan perkataan yang melampau. Melampau ni melampaui batas. Sekiranya kita meletakkan sesuatu pada tempatnya, dia tidak melampaui batas. Mangkuk hayun awak nak cas saya apa? Awak nak kata saya keji orang? Mangkuk hayun bukan satu perkataan keji. Cek dekat dalam PRPM semua. Bukan perkataan keji. Ya. Cakap mampus ada masa tu saya ada cakap mampus waktu tu. Saya cakap tengok, kepada siapa yang saya dengar, mampus? tapi saya lupa. Saya cakap apa Tak, perkataan mampus? Lupa tapi saya lupa Ustaz. Dia punya apa, tapi saya Hati-hati ingat sahabat kata-kata tu menyandarkan Ustaz ada sesuatu keluarkan. pada perkara yang anda tidak pasti. Tak, saya memang dengar Ustaz, tapi saya lupa. Tapi Sebab tu ni saya kata sekarang kalau memang Ustaz tak perasan, hati-hati bila anda nak berpegang pada satu perkara yang anda tidak pasti. Okey. Kalau anda berpegang, Okey. saya mengatakan mampus secara mampus begitu. Okey. Tetapi anda tidak pasti, itu bahaya. Saya ingatkan sahaja. Okey, saya tarik Ustaz. Saya tarik Okey, sebab baik, saya tak tarik. ingat. Saya tarik. Okey, saya tarik. Saya nyatakan bahawa komen-komen yang selalu di live Kita TikTok mungkin ni boleh bersetuju bahawa taklah kita jangan jadi melampau. Itu saya setuju. Ya, saya nak, kan tadi Ustaz nak bagi tahu ke audiens ni, saya pun nak bagi tahu dengan depa ni yang bagi komen ni. Kalau kita betul-betul nak membaiki seseorang, kalau kita tengok orang ada kesalahan, kita sokonglah jadi lebih baik. Betul. Janganlah kita nak menyembah, nak mensucikan najis tapi kita simbah dengan air najis juga. Dalam hadis Saya dikatakan nak bagi tahu. Okey, silakan terus. Nak sebut hadis, silakan terus. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah baik-baik saja. Kalau tidak, diam. Akan begitu. Betul. Jadi saya sukalah ini untuk diri saya sendiri. Jadi saya rasa Ustaz boleh setiap hari nak bagi tahu audien Ustaz ni, bagi tahu untuk komen yang baik. Kalaupun nak bagi nasihat-nasihat yang macam mana Rasulullah beri nasihat kepada orang, macam itulah. Jadi kalau kita nak orang baik tapi kita melambangkan diri kita lebih jahat, memang orang tak ikut kita Ustaz. Macam tu Ustaz. Jadi pada saya cukup Cantik. Finalkan. Saya nak dengar, finalkan. Jadi pada saya sama-samalah kita saling muhasabah. Kita ini pun bukan orang baik. Allah sedang tutup aib kita, tapi kita mudah nak buka aib orang. Ini saya bukan cakap Ustaz, saya cakap keseluruhan sebagai nasihat. Kalau memang tak buat, alhamdulillah. Kalau buat, kenalah taubat, macam tu. Okey, baik. Terima kasih banyak sahabat. Saya juga nak bagi tahu kepada sahabat yang mendengar ini dan juga semua sahabat yang ada, apa yang kita lakukan adalah untuk memberitahu tentang kesesatan GISB dan juga kebobrokan yang berada di dalam GISB. Kita nak cegah orang daripada masuk di dalam GISB kerana ia adalah jemaah yang buruk dan rosak. Dan kita nak ajak ahli-ahli GISB khususnya yang berada di Malaysia untuk keluar daripada kesesatan berkenaan, datang kepada kebenaran. Bahkan kita telah menyediakan proses-proses pemulihan akidah. Pihak jabatan-jabatan agama kita telah bersiap siaga dan telah menjalankan proses-proses pemulihan akidah. Kita nak ahli-ahli GISB pergi ke situ untuk mendapatkan pemulihan akidah. Dan kita sebut di sini bukan tujuan nak mengatakan kita lebih baik daripada orang lain, nak melampau dan sebagainya, tidak. Ia kerana kasih dan cinta kita kepada ahli-ahli GISB yang mereka ini adalah umat Islam kita. Sebab tu bila kita angkat fatwa-fatwa, kita sebutkan fatwa itu secara lengkap. Kerana fatwa yang dikeluarkan tentang GISBH bukan sekadar mengatakan bahawa mereka itu sesat, tetapi bagaimana untuk memurnikan akidah mereka dan bagaimana untuk memberikan sokongan kepada mereka. Itu yang kami lakukan sebagai satu orang Muslim, orang yang beriman. Dan kita juga berpegang kepada apa yang Nabi SAW sebut, seperti mana yang sahabat kita kata tadi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Kami sedang menyebutkan perkataan-perkataan yang baik. Apakah perkataan yang baik? Mengajak orang keluar daripada kesesatan. Kerana apa yang dipegang di Malaysia bahawa GISBH adalah syarikat yang sesat. Dia bukan sekadar sesat tetapi rosak
daripada sudut sistem ekonomi, daripada sudut sistem syariat dan juga sistem akidah. Jadi kerosakannya bukan sedikit, kerosakannya sangat-sangat besar. Itu yang dipegang oleh fatwa-fatwa di Malaysia. Dan ia bukan satu perkara main-main kerana ia dikeluarkan dengan penuh teliti. Oleh sebab itu, jika ahli-ahli GISB triggered dengan apa yang kami sampaikan, apa yang kami sebutkan, segeralah anda untuk pergi bertemu dengan pejabat-pejabat agama Islam kita untuk kami bantu anda untuk tukar daripada sesat pergi kepada jalan kebenaran. Itulah yang kami mahu ajak kepada semua ahli-ahli JSB. Kami sayang ahli JSB, bahkan kami sangat prihatin kepada anak-anak kami dan juga anak-anak saudara se-Islam kami yang berada di GISB yang telah dieksploitasi oleh GISB daripada sudut tenaga kerja mereka, daripada sudut fizikal mereka, daripada sudut mental dan emosi mereka, bahkan pembelajaran mereka. Ini semua bukan kata-kata dan omong-omong kosong, ini semua ada di dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan di dalam negara Malaysia. Hari Khamis nanti insya-Allah pada hari esok akan ada satu lagi fatwa daripada wilayah persekutuan, maksudnya yang mewakili Kuala Lumpur, mewakili Labuan dan mewakili Putrajaya yang akan mengeluarkan fatwa kesesatan GISB. Ini adalah komitmen yang kami sampaikan. Terima kasih banyak akhi. Why Islam berikan pandangan-pandangan kepada kita pada hari ini, pandangan yang bagus dan bernas, dan saya berterima kasih kerana telah menjelaskan kepada saya apa yang anda hadapi ketika menjadi ahli GISB ataupun ex-GISB. Terima kasih banyak Wai Islam. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi